Sebelum tu kita tengok nama Allah, zat Allah Ta'ala, nama bagi zat, ismu zat, iaitu kalimah Allah. Apa bicara tentang kalimah Allah pada bulan-bulan yang lalu kita dah tengok. Nama bagi diri, nama bagi zat dia sendiri adalah Allah. Jadi Allah merupakan nama bagi zat dia. Bagi diri Allah Ta'ala tu ada sifat-sifat dia. Sifat-sifat dia, nama bagi sifat-sifat dia cukup banyak. Antara dia dua yang besar yang disebut dalam kalimah ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita nak berkenalan sikit dengan nama Ar-Rahman pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman itu? Ar-Rahman adalah sifat Allah yang bermaksud yang maha pemurah. Dengan sifat ini, apa makna pemurah? Pemurah macam kita ke? Kita pun pemurah juga. Apa beza dia dengan Allah? Kita makhluk, Allah itu Khalik, pencipta. Kita tengok dengan sifat inilah Allah Ta'ala sangat pemurah kepada semua makhluk, sama ada Islam ataupun kafir, ahli taat ataupun ahli maksiat. Dengan sifat Ar-Rahman inilah maka Allah Ta'ala bersifat pemurah kepada makhluk dia semua secara umum. Jadi Allah bagi umum kat semua orang, semua nikmat. Allah Ta'ala tak mengkhususkan kepada golongan tertentu. Nikmat apa yang Allah bagi, walaupun manusia tu mengkufurkan Allah, Allah bagi nikmat kepada dia percuma. Nikmat pernafasan hari ni, udara. Udara kalau Allah sekat, siapa yang boleh beri? Allah buat keputusan untuk sekat udara, oksigen. Tak ada siapa. Tak ada siapa selain pada dia yang boleh bagi. Dan Allah Ta'ala berkuasa untuk menyekat kepada golongan tertentu saja. Kita duduk ada dalam kelas ni begitu ramai, Allah boleh sekat udara kepada 3-4 orang. Tiba-tiba dia tak boleh menapah. Minta lah Allah pelihara. Nak bagi cerita contoh aja kan. Buatlah ustaz pun dalam kelas, ceritalah kelas lain kan. Nak bagi faham ya kan. Ataupun Allah Ta'ala boleh buat satu keadaan yang sukar nak dapat. Hari ni kan kita menapas dengan mudah sangat kan, sampai kita tak sedar pun kata kita tengah duk mengecapi nikmat Allah. Cuba tiap-tiap bulan kena bayar bil. Barulah kita kan faham, garuk kepala yang lama kan. Minta lah kena cari, masa duk cari electric saver tu kan. Lah ni kena cari pula nak saver kita punya napas ni kan. Minyak pun duk cari macam mana nak jimat kan. Napas tak ada siapa mencari nak jimat napas. Jimat sikit malam ni tak ada. Sebab kita dapat percuma. Allah Ta'ala ada saat dan ketika Allah bagi kepada seseorang tu dia susah sikit nak dapat. Macam mana? Dia kena penyakit asma. Kita ceritakan tentang penyakit asma pada bulan-bulan yang lalu. Macam mana dia nak tarik nafas. Kita tak pernah kena semput-semput nafas ni, kita tak tahu kan. Qadrun ni'mati ba'da zawaliha. Nilai satu nikmat ni bila kita faham, bila hilang pada diri kita. Saya rasa saya pernah cerita, takut duk ulang-ulang cerita kan. Saya cerita ustaz ni cerita skrip lama kan. Saya pernah cerita, kalau tak pernah cerita tolong bagi isyarat. Kata saya dalam satu safar safar dakwah, saya sampai di satu kawasan di Baling. Kebetulan ada sikit sakit-sakit nuzuk ni, jadi pergi mengurut kaki kot dengan satu orang buta. Perawat semua orang buta, lelaki lah semua buta. Dia boleh mengurut kaki merata lah macam-macam. Masa tengah proses mengurut, dia duk urut kaki tu, sembang lah, tengah duk sembang cakap dengan dia, cerita pasal Quran Braille ni macam mana. Dia kata saya susah sikit nak baca. Saya kata biasa orang buta ni cekap lah baca. Dia kata ustaz, sebenarnya saya bukan asal buta, saya celek. Dia kata bila dia cakap tu, dia kelip mata, dia break sat, dia tersentuh. Dia kata
Asalnya saya satu orang yang celak. Saya seorang driver lori. Tinggal saya sebut di Penang. Dia kata saya pun orang Penang juga. Tinggal di Bayan Lepah. Dia kata saya membawa lori. Dulu saya punya dok pulun bawa lori ni, dok hambat trip. Bila dok hambat trip ni, kadang-kadang kita cuai lah sikit, dia kata. Kan hambat trip. Nak pulun duit ni, dia kata pun dok hambat trip. Sekali tu kemalangan memang dok berlaku kita, jadi taklah teruk-teruk sangat. Nah, sekali dia kata takdir Allah Ta'ala, berlaku kemalangan di Bayan Baru ke Bayan Lepah, Bayan Baru, kat roundabout tu. Dia kata berlaku kemalangan, cermin depan lori saya tu pecah, masuk kaca dalam mata. Bermula pada hari itulah tamatnya peluang untuk saya melihat dunia ni. Dia kata saya ambil masa yang sangat lama untuk terima hakikat. Kata saya dah buta. Saya tak boleh terima hakikat. Saya bercita-cita hari-hari nak mati. Pasal apa aku tak mau mati? Pasal apa aku tak mau mati? Pasal apa aku tak mau mati? Kadang kita tak sedar, no? Kita buka mata, kita nampak macam-macam benda. Kan? Bayangkan satu hari kita buka mata, kita tak nampak apa. Macam mana kita nak terima hakikat tu? Sebab tu kata para ulama, kadar nikmat tu bila kita dapat faham, bila hilang daripada kita. Dia kata bertahun saya ambil masa. Tak silap saya dalam 5 tahun untuk terima hakikat, kata aku dah buta. Saya cuba dapatkan rawatan, adik-beradik, pembantu, macam-macam, tak boleh settle. Saya tak boleh nak bekerja, tak boleh nak buat apa. Hidup saya rasa dah gelap, saya duk minta mati je. Saya mula solat. Saya nak pergi tandas susah, dia kata. Saya nak pergi tandas susah, saya jalan tersadung kaki, saya duk jatuh, beretuh orang. Saya rasa terlampau hina, rasa diri saya dah tak berguna. Saya tak boleh terima dah hakikat hidup ni. Sampai saya doa kepada Allah, ya Allah ambil nyawa aku. Saya rasa saya menyusahkan semua orang sekeliling saya. Dia bukan hilang semua nikmat ni, dia hilang satu nikmat. Nampak? Kan? Betapa mahal nikmat ni. Allah bagi kat kita percuma, kan? Orang kufur kat Allah apa Allah bagi? Oh, hang ni tak terima Islam, terus buta. Ada. Pun Allah bagi. Buka mata celik, kita dapat melihat. Tak ada kamera yang lebih hebat daripada yang ni. Betul tak? Kamera ni dia pun ada banyak kelemahan. Tapi kamera yang Allah bagi kat kita ni cukup hebat. Untuk jangka masa yang lama, dia kata, untuk terima hakikat saya telah buta. Kemudian baru dia ada berkawan dengan satu orang buta. Orang buta tu kata, sepatutnya hang kena terima kasih kat Allah. Pasal apa? Dia kata, sebab aku seumur hidup dilahirkan buta, tak pernah tengok dunia ni macam mana. Dia dah buta dalam usia 30-an, tak silap saya. Dia kata, hang ni Allah bagi kesempatan 30 tahun hang tengok dunia. Aku lahir-lahir tak pernah tengok dunia. Dia kata aku relax ya. Sebenarnya dia kata, kalaulah aku diberi peluang, kalau ditanya, Allah Ta'ala tanya ke aku nak bagi peluang pada kamu sekali saja di dunia ni nak tengok, boleh melihat apa nak tengok. Dia kata kalau aku diberi peluang lagu tu, aku teringin sangat nak tengok macam mana yang kata cantiknya matahari bila terbit. Dia kata aku selalu rasa panas matahari tu. Tapi macam mana noh? Orang duk cerita kata cantik sangat. Kita dapat percuma noh. Kita tak pernah teringat pun macam dia teringat. Dan kita tak pernah rasa pun kata nikmat. Kadang-kadang kita lupa nak kata alhamdulillah. Kan? Orang nak bagi kat kita 10 juta sebiji mata. Silap hari bulan dengan dalam keadaan dunia punya gawat hari ni, dia boleh jual. Jual sebiji mata 10 juta, sebiji lagi terus tak boleh pakai. Boleh bayang tak? Bukan senang nak jual. Kalau kita kata buah pinggang ada juga, kan? Walaupun tak boleh dijual juga. Kan? Hadiah dia lain, kan?
Tapi mata ni dia fikir 10 juta kali juga. Nak bagi 10 juta, dia fikir 10 juta kali juga. Setiap inci di tubuh kita nikmat Allah, Allah bagi dengan nikmat Ar-Rahman. Setiap inci. Di dalam mata kita ni ada ribuan saraf. Kita perasan tak? Urat-urat yang ada dalam mata kita ni terlalu halus. Dan kalau satu saja rosak, dia akan beri kesan, implikasi kepada kita. Kita bila kita sedang, kita dok kecap ni nikmat Allah Ta'ala percuma ni, Allah bagi kelabu sikit, katarak. Kan? Awaklah tak apa nak nampak ni, dulu elok kan. Allah bagi kelabu sikit kat kita, masya-Allah kan. Ada katarak sikit, kita pun rasa susahlah nah. Laser 3 kali dah, jenuh maki doktor tu. Apa main hospital kan? Dah lah nak kena queue. Pergi buat swasta pula berapa ribu, tak jadi juga. Allah bagi tak payah laser, percuma hari-hari kan kita duk tengok. Allahu Rabbi. Inilah nikmat Allah. Kita bicara ni untuk apa? Ar-Rahman ni, kita nak dapat maklumat ke? Kita bukan sekadar nak dapat maklumat tentang benda ni, kita nak rasa. Nak rasa dalam diri kita supaya kita dapat bersyukur dengan Allah. Yang ni kita baru cerita satu nikmat, mata. Kan? Kita cerita nikmat kedua tadi, nafas. Kan? Allah bagi satu penyakit, Allah catu sikit nafas dia. Susah sikit nak tarik. Depa kata asma, penat. Jalan 5-6 langkah, break sat. Tarik. Kan? Dulu percuma. Kan? Ada kawan-kawan zaman saya belajar dulu, belajar di kawasan tanah tinggi. Jadi ada kawan-kawan yang mengidap asma. Bila kita tengok keadaan mereka yang sangat ketara, bila asma dia keadaan agak kritikal, dia nak tarik nafas tu punya seksa. Buh inhaler tekan macam-macam warna. Kan? Tak settle juga. Kita sampai di hospital, tengok ada satu orang yang sangat kritikal asma dia. Bila dia tarik setiap nafas tu mengalir air mata dia, baru kita sedang kita dapat ni percuma. Allah dengan sifat Ar-Rahman dia bagi kat semua orang. Orang yang kufurkan Allah pun Allah bagi juga. Kadang-kadang dia makin sehat. Sehat dia. Dia kufurkan kepada Allah Ta'ala. Dia sembah selain daripada Allah Ta'ala. Dia musuhi orang yang menyembah Allah Ta'ala. Pun Allah bagi juga kat dia nikmat. Sehat, elok ya. Kadang-kadang orang yang rajin ibadat kepada Allah, Allah tarik pula nikmat. Kita pun tengok, kata dengan sifat Ar-Rahman Allah bagi nikmat. Pasal apa ni? Kawan ni rajin ibadat. Jangan kita silap faham. Yang tu dia ada di sudut yang lain. Allah sayang kepada seseorang, Allah bagi sedikit kesusahan, rindu pada dia. Allah nak dengar dia punya munajat kepada Allah. Allah bagi sikit dia sakit, Allah tarik sikit peniaga dia, Allah bagi dia susah sikit. Ada perasaan tertentu yang sedih, membuatkan dia punya perasaan ni bila dia hilang rasa kebergantungan pada makhluk, dia tuju kepada Allah. Yang tu cerita lain. Itu hikmah dalam pentadbiran Allah yang begitu halus. Allah sayang kepada kita. Baik, dengan sifat Ar-Rahman, Allah bagi kepada seluruh makhluk dia semua nikmat. Selagi kita tengok apa nikmat yang paling besar. Nikmat ni dengan sifat ni lah Allah bagi. Baik, yang kedua, Allah Ta'ala mengurniakan Jalailun Ni'am. Jalailun Ni'am, iaitu nikmat-nikmat yang besar dan asas pokok seperti keimanan, kesihatan, rezeki, pendengaran, penglihatan dan lain-lainnya. Ar-Rahman, Allamah Sakhawi bin Ahmad, Syekh Ahmad As-Sawi, Syekh Ahmad As-Sawi, lahir tahun 1241 Hijrah, berkata, Ar-Rahman al-mun'im bi jami'in ni'ami
kamman wa kaifan wa dunyatan wa ukhrawiyatan zahiratan wa batiniyatan. Ar-Rahman adalah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang besar, yang asas, sama ada dari segi jumlah, banyak atau sedikit, dan cara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sama ada yang nampak ataupun yang tidak nampak. Dengan sifat Rahman, Allah Ta'ala bagi nikmat-nikmat yang asas kepada semua orang. Orang kafir, orang Islam, orang yang taat pada perintah Allah, orang yang buat maksiat, siapa pun dengan nikmat, dengan sifat Ar-Rahman ni, Allah bagi nikmat umum kepada semua orang. Tetapi bila Allah suka kepada seseorang, Allah sayang kepada seseorang, Allah bagi kepada dia nikmat yang lebih khusus lagi. Allah bagi nikmat agama. Allah bagi nikmat agama. Kenapa kita kata nikmat agama ni besar? Sebab dia menentukan kita ke syurga Allah. Walaupun satu orang tu tak dikurniakan kepada dia segala bentuk dunia, harta benda dunia dia tak ada, rupa tak ada, kemewahan hidup tak ada, tak sempat berkahwin, kita tengok segala segi susahlah. Penyakit dari atas sampai bawah, tak ada baki dah. Penyakit kulit pun ada, penyakit dalam pun ada, tapi hati dia sihat. Semua. Tetapi dia seorang yang taat kepada Allah Ta'ala. Berbanding dengan seorang daripada A, Z, kita tengok keduniaan dia hebat, kenderaan tersusun di rumah dia, Masya Allah. Ada suami yang kacak, isteri yang lawa, anak ramai, apa lagi, kesihatan tip-top, vitamin dengan suplemen tersusun rapi di rumah. Sehat lah kita kata kan. Kita tengok dia cemburu ya, awet muda lagi. Kan? Oh, macam-macam ubat. Dia kata tak makan umur. Tu bahasa utara kan. Kita kata tengok dia kadang rasa cemburu. Berbanding dengan si A dan si B ni, siapa yang dapat nikmat yang lebih besar? Nak kata A tak tergamak agak, B pun kita harap juga kan. Nak kata B, takkan agama pun penting juga. Yang mana satu? Takut juga nak bagi tahu. Berbanding dengan A dan B tadi, perbandingan yang A tu lebih besar lagi. Kenapa? Dalam diri dia ada nikmat agama. Pasal apa kita kata nikmat agama paling besar? Hidup di dunia ni, semua yang saya sebut tadi tidak akan kekal. Lawa mana satu orang, satu hari akan berakhir. Kaya mana satu orang, satu hari akan berakhir. Sihat mana satu orang, satu hari akan berakhir. Semuanya akan tamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah sebut dalam Al-Quran, barang siapa yang diselamatkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sesungguhnya dialah yang berjaya. Di dalam sana semua kekal, tak ada yang tua, semua dalam 30-an. Satu orang wanita tua datang jumpa Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, aku boleh masuk syurga tak? Mafhum dia. Nabi sebut tak ada orang tua dalam syurga. Dia pun dengar sedih lah kan. Tak ada orang tua dalam syurga. Dia kan tua, dia kata macam mana ni keadaan aku. Dia pun toleh menyangih lah, nyot. Nabi SAW bagi tahu, kata, Nabi panggil dia balik. Nabi kata, tak ada orang tua di dalam syurga. Setiap orang yang mati akan dihidupkan semula oleh Allah di dalam syurga dalam usia dia 30-an. Usia muda. Sana cantik, tak ada kesudahan. Makin hari makin cantik. Tak payah pakai Fair and Lovely dah. Sungguh. Kedai tak ada nak beli.
Tengok, tak payah dah. Makin hari makin cantik. Kita kan duk gaduh, seorang lelaki dapat hurul ain. Jangan susah hati, kita lagi cantik lagi. Kekal. Allah sebut ma tashtahi anfusuhum, apa saja yang kamu nak Allah Ta'ala akan beri. Nafsu kamu nak apa saja, keinginan kita ditunaikan di sana. Dia usia yang tidak ada tamat, kejayaan yang tak selepas kejayaan tu tak ada, lepas tu gagal, tak ada dah. Kejayaan kekal selama-lamanya, nikmat kekal selamanya. Makan satu buah apple, dalam hadis Nabi SAW diceritakan tentang buah apple. Satu contoh, makan sebelah rasa sedap, gigit sebelah lagi tambah sedap, gigit sebelah lagi tambah lagi sedap. Buah apple di dunia oi lawa dah, merah makngah kan. Kita gigit sebelah bolehlah kan, gigit sebelah keluar ulat sekok. Allah, penipu sungguh kawan ni. Kan, nampak luar lawa. Lepas tu dia hantar pula, dia bubuh lilin lah apa kan. Allah, nak makan pun fikir 2-3 kali. Bubuh kabat lah macam-macam, kita pun duk fikir Allah. Tapi buah nikmat di syurga makin bertambah. Dan kita merasai nikmat tersebut, makin nikmat, makin nikmat. Ada tak kesudahan? Tidak ada kesudahan bagi nikmat dia. Tapi kerja kuat di dunia lah. Kerja kuat dari mana? Di dunia. Jadi si A tadi lebih berjaya, nikmat yang paling besar. Tanda Allah suka, tanda Allah suka yang pertama, Allah bagi agama kepada dia. Lepas Allah bagi agama, maksud saya bagi agama ni bukan sekadar dia menerima Islam, tetapi Allah Ta'ala bagi kefahaman tentang nilai Islam. Takat agama Islam semata-mata tak memadai, dia faham nilai Islam tu. Dia rasa besar dalam hati agama, rasa Islam tu besar, rasa penting, rasa mahal, rasa berharga. Kalau kita tak rasa berharga, masakan kita akan jaga? Anak kita bagi kat kita, anak kita seorang yang berjawatan kerja hari tu, dia balik mai rumah kita, balik mai hari raya, dia bubuh bagi kat kita dalam kotak yang cantik. Kan orang duk pergi kedai mai, bagi kotak yang cantik, dia mai bagi kat kita dengan kotak tu ada batu seketui dalam tu. Dia mai bagi kat kita. Kita pun tengok kotak, amboi, Habib Jewels kan. Lawanya kotak, kita pun senyum lah, 32 batang gigi nampak. Buka batu tar tepi jalan dia kutip bagi. Macam mana kita rasa? Sabaklah kan, kita kata ni puasa 6 nak dekat. Sabaklah separuh pada iman, time ni lah nak beramal. Kita pun tengok dah dia ada bagi kan, batu tar bagi kat mak. Bagusnya kita pun ambil batu tu lempak depan rumah. Kita nak jaga, ambil batu tar tu, ambil bubuh kat atas rumah. Kena bubuh dalam kunci dalam almari. Ada kita nak buat lagu tu? Apa? Walaupun kotak tu mahal, tapi batu tar dia bagi, kutip tepi jalan merata. Tak, dia kata mak, kampung ni kampung, batu tar bukan senang nak dapat. Kan, tanah tu cek kutip mai kat bandar. Hang ni kan, aku belajar cerdik dulu. Hantar sekolah mah okey, pasal apa jadi lagu ni? Tak tahu sewel ke apa ke, belajar lebih ke. Kita tak boleh terima kan. Kita jaga tak batu tu nak cerita? Tak jaga. Tapi anak kita balik raya, sapu tangannya, sapu tangan buruk lah, dia tak ada nak buat apa pun. Dia buh dalam tu batu permata sebiji. Tengok sapu tangan lusuh, kita tengok hang ni nak bagi apa dengan sapu tangan bau ni. Buka sapu tangan tu batu permata. Tengok permata, kita tanya ni, mula-mula soalan, original ke ni? Kan? Original ke ni? Mak, cik baru beli mai tadi. Tak boleh berkotak elok-elok. Mongok juga, tapi ambil elok-elok. Jatuh pula tangan tu. Jatuh.
Cari. Masuk bawah almari dengan mak sekali masuk bawah almari. Pasal apa? Batu permata mahal tu. Pasal apa jadi lagu tu? Tadi kan kotak mahal. Mahal. Nilai dia. Bila nilai dia mahal, kita jaga sungguh-sungguh. Cucu kita main nak ambil, mak sat mak nak tengok sat. Nanti sat dulu. Kan? Nanti sat dulu. Ingat goli permainan ke ni? Ambil elok-elok, letak tempat mahal. Lempat jaga tu. Kunci lepas tu patah balik, tengok balik, silap kunci tak kunci. Kan? Tengok balik. Pasal apa macam tu? Mahal. Macam mana agama hari ni pada anggapan kita? Kita nak suluh diri kita, mahal tak? Macam mana kita rasa agama? Agama terlampau besar, terlampau subjektif, tak faham Ustaz. Kita ambil yang senang dalam hidup kita. Perintah Allah Ta'ala yang selalu kita buat sehari 5 kali. Solat. Macam mana kita rasa solat dalam hidup kita? Kita rasa penting dan terasa mahal tak? Bila azan kita rasa tak penting? Ataupun sikit lagi nak habis duk tomeh ni, takkan nak tinggal. Kan? Cubalah fikir sikit. Kan? Ni last tomeh ni. Lepas ni satu lagi resipi, yang tu pun last juga. Kan? Sayang nak bagi pelengkap. Lepas tu satu lagi, bukan apa, nak melengkapkan yang telah dilengkapkan. Lepas tu sembahyang pukul berapa? Rasa tak mahal? Rasa tak salat tu besar? Ni nak main puasa. Macam mana kita rasa ibadat? Kita sambut puasa macam mana? Allah nak puasa dah no. Sat no. Maidin dah start ke tak tahu sil. Dia pergi tak mana mahal. Dia nampak mana? Murah. Murah lah, hang tak beli rugi. Kan? Puasa macam mana? Macam mana kita sambut puasa? Sahabat Nabi rindukan Ramadan. Mereka menantikan Ramadan. Bulan Rejab dah doa, balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rejab, bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke Ramadan. Kenapa? Kerana mereka nampak value dia, nilai dia. Kenapa kita tak rasa perintah Allah ni besar? Masalah kita utama, nilai perintah Allah tu tak ada dalam diri kita. Kenapa kita nampak perintah Allah kecil? Kerana kita tak kenal siapa pemerintah kita. Siapa pemerintah kita? Ar-Rahman. Kita tak nampak dia punya sifat kasih sayang dia. Kita tak nampak perintah dia tu sebagai anugerah. Kita nampak sebagai tanggungjawab. Nak buat lagu mana, kena sembahyang lah juga. Kita dah Islam, kena buat juga. Bunyi pun tak sedap, kan? Tanggungjawab kita nak buat lagu mana, berat ke, ringan ke, kena buat juga. Bunyi pun penat dengar, kan? Buatlah kita macam mana, kan? Puasa tu kena puasa lah, tak larat kan? Tak larat kan? Buat jugalah. Bunyi macam mana, kan? Bayangkan dengan orang yang rasa anugerah. Ya Allah, bila nak puasa nah? Bila nak puasa nah? Rindu Ramadan. Kadang-kadang kita baru ni satu, ni sekadar muzakarah lah kan, muzakarah ya. Orang yang berhampiran lah dengan keluarga, dia dengar di sekolah, budak kecil ya, umur 10 tahun, dengar kelebihan-kelebihan Ramadan, dia datang tanya, tanya kat saya, bila kita nak puasa nah? Bila kita nak puasa nah? Dengar tentang kelebihan, bila kita nak puasa. Sampai 10 kali duk tanya bila nak puasa. Tiap-tiap hari tanya. Sampai ayah tu pun penat dan jawab. Kan? Bila nak puasa, pasal dengar tentang kelebihan. Tapi kadang-kadang kita ni dengar kelebihan banyak, tapi kenapa tak menyentuh hati kita? Dengar kelebihan solat banyak, tetapi kenapa tak menyentuh hati kita? Kadang kita kena buat muhasabah sikit. Kita tak terkesan dengan sifat Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Kita rasa dah ini anugerah. Kita rasa dah ibadah ni anugerah dan kita nak terima kasih kepada Allah. Jadi kita betulkan persepsi kita tentang ibadah tersebut, bahawa ini adalah nikmat yang besar.
Nikmat agama adalah nikmat yang besar. Kalau Allah tak mau bagi kepada kita hidayat dan Islam, kita boleh usaha dapat tak? Ada siapa yang boleh bagi tak kat kita? Tak ada siapa. Sebab tu kita kena rasa syukur sungguh kepada Allah. Bapa saudara Nabi Abu Talib bantu Islam banyak, tapi tak dapat Islam. Kita apa yang jasa kita buat untuk Islam? Tapi Allah nak gerahkan ke kita Islam. Kita kena rasa Ar-Rahman, rasa dalam hati kita Allah Ta'ala tu sangat-sangat maha pemurah. Dan kita rasa berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Perantaraan dia, kata para ulama, ingat nikmat-nikmat Allah. Kita bukan lalu lintas di sini. Kita jangan jadikan telinga kita sebagai lintasan. Setiap yang masuk, dia masuk ke sini, dia keluar ke sini. Tak ada kaitan dengan aku. Kita kena letakkan dia di dua stesen. Masuk di telinga ni, kita kena parking dekat otak kita dengan hati kita. Maka dia akan melahirkan kesan. Semua yang kita muzakarahkan daripada mana-mana kuliah, kita kena ambil sedikit masa untuk muraqabah. Muraqabah makna kita duduk dan berfikir semula. Kita rewind balik. Apa yang kita muzakarahkan, kita cuba fikir balik. Kita kembangkan balik. Allah, betul lah Allah bagi nikmat kat aku banyak sangat ni. Kita cuba bayangkan balik semua nikmat-nikmat ni, maka Allah akan beri kepada kita satu anugerah. Kesan, kita kata feel, perasaan tu akan datang. Rasalah berterima kasih kepada Allah. Orang buat baik kat kita, orang buat baik kat kita, orang bantu kita masa kita susah. Kalau kita tak ambil berat, kita tak ingat nak terima kasih kat dia. Kita tak ingat. Yang selalu berlaku kat siapa? Orang yang paling dekat dengan kita, mak bapak kita. Dia dah tak ada, buat batu nisan daripada marmar. La ilaha illallah. Nak boleh manfaat apa? Tak, saya nak buat kalau boleh mozaik tu bagi cantik. Nak buat apa pun dia nak duduk atas tu ke? Tak, bukan batu nisan kalau boleh. Batu tu mestilah mahal, tak apa mahal. Berapa ribu bagi tahu Ustaz. Nak buat apa batu nisan? Dia bukan boleh duduk rehat tang situ sejuk pagi petang-petang. Masa dia duduk hidup hang tak nampak. Oh, dia pergi kat mana ni Ustaz ni? Sebenarnya dah ada cerita nikmat. Orang yang paling dekat dengan kita, kadang-kadang kita tak ambil berat. Kita tak rasa. Orang lain buat baik kat kita, ya Allah, terima kasih 10 kali kawan kita. Tolong apa? Tolong bagi pinjam RM10 emergency. Ya Allah, terima kasih lah. Hantar dalam mesej terima kasih. Share dalam grup. Saat saya susah beli barang, tak ada nak bayar duit, kan? Ada yang membantu. Inilah kawan yang sejati. Dia tolong bagi RM10 top up. Padahal daripada kecil kita ni yang duk bela kita, bagi makan, bagi betul semua, mak bapak kita punyalah susah. Kadang kita katakan, mak, keluarlah kadang kalimah kurang berterima kasih. Lupa. Ini benda yang realiti yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kerana terlalu dekat, kita terlupa, terlepas pandang. Bukan kita di sinilah. Saya nak cerita kat South Africa tu. Di sini memang semua insya-Allah kan. Mau bagus-bagus belakang kan. Kadang saya cerita saya sendirilah pun. Kadang berlaku kita terlupa. Kadang mak kita suruh benda tu, suruh buat satu benda, kadang bukan kita tak mau buat. Kita kadang tak berapa nak ambil berat. Moga Allah ampunlah kita. Kan? Ampun saya. Kadang-kadang kita macam orang dekat. Orang dekat dengan kita, tak apa nanti Sat mak. Kata nanti Sat, lepas tu mak peringat, hang punya Sat berapa kali dah. Kan? Oh, terlupa. Ha? Kenapa? Kadang kita lupa dia adalah anugerah yang berharga dalam hidup kita. Bila dia dah tak ada, semua nikmat lagu tu lah. Jenuh lah kan. Bawa anak melerek. Yang ni lah aku bawa mak. Memang tok hampa. Dia duduk hidup dulu. Tak ada nak ziarah. Kan? 10 syarat bagi. Allahu Rabbi. Moga Allah ampunkan kita. Jadi berterima kasih ni bila akan sampai sifat tu? Kita kena duduk saat. Kita kena fikir. Kita istilah tasawuf dia kata muraqabah. Kita kena masukkan dalam minda kita ni Sat, dalam otak kita ni Sat, kita kena fikir. Mak kita punya orang yang banyak buat baik, kita fikir Allah.
Berapa banyak mak aku buat kat aku dari kecil sampai besar. Ayah aku dari kecil sampai besar. Patutkah aku bagi tahu syarat? Sat nanti tengok dulu tak dan. Itu baru mak yang ayah kita. Ini Allah yang ciptakan kita. Setiap inci di tubuh kita milik dia. Setiap yang kita sedang kecapi dia punya. Daripada nafas yang kita sedang tarik ni, ada tak satu yang kita boleh kata kita punya? Jadi tak patutkah kita berterima kasih kepada dia? Ar-Rahman. Bila kita fikir lagu tu sekejap, maka kita akan rasa. Barulah kita akan ucap Alhamdulillah dengan kita rasa sifat Ar-Rahman. Allah Maha Pemurah. Makin kita rasa di saat dan ketika kita ungkapkan ucapan terima kasih kepada Allah, kita boleh mengalir air mata. Macam mak kita dah meninggal, bila kita cerita tentang jasa mak, kadang kita cakap Allah. Saya jumpa satu orang ibu baru ni, kan, nak dekat Ramadan. Bila dia cakap Ramadan nak mai dah, bila anak dia mula sebut tentang Ramadan nak mai dah, kita nak buat program apa, duk muzakarah, dia cakap pasal Ramadan, terus dia menangis. Menangis sungguh-sungguh. Tanya pasal apa? Teringat kat mak pada musim Ramadan, tentang amalan yang dia buat. Teringat kat mak, teringat jasa dia, menangis. Kalau kita teringat tentang anugerah Allah, kita rasa baru kita boleh menangis. Hari ni dia ada di lidah kita, dia tak sampai di hati kita. Macam mana kita nak menangis? Masa kita berdoa pun kita tak boleh menangis. Kadang berdoa pun kita tak boleh nak terima kasih ke Allah. Kadang-kadang kita fikir malangnya kita. Masa nak berdoa, nak terima kasih ke Allah pun kita tak rasa nak terima kasih. Kita ucap terima kasih pun kita tak rasa terima kasih. Kita seolah-olah sedang berpura-pura dengan Allah. Alhamdulillah ya Allah, segala nikmat yang kau berikan padaku. Tapi kita tak rasa, feel tu tak ada. Kenapa? Kerana dia tak singgah dalam hati. Dia tak singgah dalam hati. Dia tak hadir di minda kita. Jadi kita sebenarnya masih belum berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Ar-Rahman, kita kena masukkan dalam hati kita. Moga Allah fahamkan kita. Baik, kita masuk yang kedua. Yang kelima, Ar-Rahim. Kena tengok masa juga. Ustaz Anas pesan jangan terlebih Ustaz. Jadi saya jaga masa lah, insyaAllah. Okey, baik. Yang kedua, Ar-Rahim. Sifat Allah Ta'ala Ar-Rahim. Dengan sifat Ar-Rahim ni adalah sifat Allah Ta'ala yang bermaksud yang maha penyayang. Dia lebih mendalam daripada sifat Ar-Rahman tadi. Sifat Ar-Rahim ini, dengan sifat inilah Allah Ta'ala maha menyayangi, mengasihani orang-orang yang beriman. Nampak? Tadi Ar-Rahman umum, tapi dengan Ar-Rahim, sifat ni hanya kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala mengurniakan daqaiqun ni'am, nikmat-nikmat yang halus dan furuk cabang, seperti pertambahan iman. Ada iman, tapi Allah tambah nilai iman, pertambahan iman. Kesempurnaan nikmat, keluasan rezeki, ketajaman fikiran, ketajaman pandangan, pendengaran dan lain-lain. Dengan nikmat inilah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan sifat ni, Ar-Rahim. Disebut dengan sifat Ar-Rahim. Iman kita ni, iman terbahagi kepada tiga. Mula kita faham iman tu apa dia. Iman tu dia punya step, sebenarnya dia asal dia tu percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab, kan kita sebut percaya. Tapi iman sebenarnya dia bukan sekadar percaya, dia atas sikit. Nama dia yakin. Kepercayaan yang benar-benar mantap. Yakin. Kamu yakin tak boleh buat? Ya, saya yakin. Itu iman. Okey. Iman terbahagi kepada tiga. Ada iman tiga keadaan. Ada golongan yang iman dia tak berubah, dia di satu tahap. Ada golongan yang iman dia sentiasa naik. Ada golongan yang iman dia
naik turun. Bateri dia kalau full charge, dia boleh bangun tahajud menangis-menangis. Bateri dia kalau charge low, bateri dia bangun kira lagi 5 minit dapat sembahyang subuh, alhamdulillah, dalam waktu. Okey, baik. Golongan yang pertama tadi kita kata iman dia sentiasa satu tahap, iman para malaikah. Iman para malaikah dengan Allah Ta'ala tak berubah, dia satu tahap. Yang kedua, golongan yang iman dia sentiasa meningkat, iaitulah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Para nabi, iman dia sentiasa meningkat. Kenapa? Kerana mereka melakukan harian usaha untuk mempertingkatkan iman. Apa mereka buat? Apa kerja mereka? Dakwah ilallah. Nabi-nabi buat kerja apa lagi lain pada kerja tu? Itu saja full. Mereka punya kerja full time adalah dakwah ilallah. Bermakna setiap hari mereka memperkatakan tentang Allah, memperkenalkan kepada orang tentang Allah, membicara tentang Allah, membicarakan tentang iman, tentang Islam, tentang hukum hakam. Bila setiap hari mereka bicara tentang Allah, maka iman mereka makin meningkat. Kita bagi satu contoh mudah. Kita masuk satu perniagaan direct selling, kita tengok kelebihan dia. Kita berniaga sikit, dapat testimoni sikit kejayaan daripada barang yang kita jual. Hari-hari kita duk jumpa orang duk cerita tentang perniagaan kita tu. Contohlah kita berniaga madu, kan? Berniaga madu, saya pun berniaga madu. Contoh bejang tu terkeluar main, kan? Ni contoh. Kita berniaga madu, kita duk cerita kelebihan madu ni hari-hari kat orang. Kita pun yakin madu punya kelebihan tu, kita pun dapat testimoni. Dalam kita duk berniaga, tata satu orang mai bagi tahu, alah hang temberang lah, madu lagu ni memang ngarut lah, aku tak percaya. Kita rasa lagu mana? Seronok ah. Marah kita. Hari-hari kita duk berniaga, kita pun kita yakin. Tu saya sebutlah madu sensitif. Tukarlah. Kita berniaga, tengok makcik-makcik dah tengok dia ni tak ada ayat lain. Okey kita tukar. Okey, apa tu sauda? Yang ni okey. Bebas curiga. Okey, berniaga apa tu sauda? Hari-hari kita duk berniaga, kita duk cerita kelebihan ni, tak tahu satu orang mai katakan kita apa tu sauda kan? Kelentong lah. Macam mana kita rasa? Seronoknya ujian macam tu kan? Berubah kita kan, berubah muka kita. Hang ni nak uji iman aku ni kan. Aku dah lama duk cuba ubah akhlak Nabi ni. Hang nak bagi ubah aku jadi akhlak lain lah ni. Sat lagi jadi singa ke? Keluar ayat-ayat. Kita marah. Sebab kenapa kita marah? Kita dah yakin lah benda tu. Hari-hari kita duk bercakap. Kita dah kata confirm dah kan. Kita tak boleh terima ada orang kata tipu lah, bohong. Kita tak boleh terima. Kerana kita selalu bercakap. Dalam kaedah kita kata al-amru idza takarrara taqarrara. Satu kaf, satu qaf. Sesuatu benda tu jika diulang-ulang makin teguh. Sebab tu iman para anbiya makin teguh. Hari-hari dia ulang tentang hebatnya Allah. Sebab tu kata para ulama tarbiyah, formula dia kita pun nak mantapkan akidah kita, iman kita, nak mempertingkatkan, hari-hari sebarkan dakwah. Cakap tentang hebat Allah. Tapi kita dah cakap tentang apa? Hebatnya apa kita dah cakap hari-hari? Hebatnya resepi ni. Tahu tak? Ni nak habaq ni. Oh, tu dia dengan penongan. Nak habaq ni tak sangka lah macam mana dapat. Tak tahulah rezeki tergolek main terpijak kan? Special sungguh. Dah try dah, dah cuba dah. Satu rumah kolaps lepas makan. Oh, habis lena. Tak tahu nak cerita. Cerita apa? Kebesaran makanan. Kehebatan makanan. Kongsi, share. Apa yang kita share hari-hari? Apa yang kita sebar? Kita muhasabah tengok. Dalam satu hari berapa kali kita sebarkan hebatnya Allah? I bukan nak katalah I ni hebat sangat, tapi cuma nak ceritalah sedikit sebanyak, share, sekadar share
kita kata kelebihan yang I ada, sekadar nak share lah dengan you all. Kan, nak share. Hebatnya kita. Sedang tak sedang kita sedang mendakwa manusia kepada kita. Saya ni banyak dah kita cakap bicara tentang hebatnya Allah. Sebab tu iman anbiya sentiasa meningkat. Sentiasa meningkat. Jadi kita kena ubah. Apa yang kita banyak cakap, itu yang akan jadi penting dalam hidup kita. Saya ingat saya pernah sebut perkataan Rabi'ah Basriyah. Dia dengar Siri Siqti cakap tentang kebencian dunia. Rabi'ah Basriyah lalu di belakang dia kata, ya sirri man ahabba syai'an akthara min dhikrihi. Wahai sirri, siapa yang cinta kepada sesuatu benda, dia banyak sebut benda tu. Kalau orang sebut benda tu pun muka dia mekar. Orang yang kita kasih, orang puji pasal dia, hantar dia, betul ke? Oh. Kan? Orang kita tak suka, orang sebut depan kita kelebihan berapa banyak pun, tu belum tentu lagi. Kan? Belum betul lagi. Han tak tahu lagi pasal dia, saja tak mau cerita lah, tapi nak bagi tahu sikit lah. Tak mau cerita, nak bagi tahu sikit. Kan? Alah, tak boleh percaya semua tu. Kan? Kalau orang kita suka, benda yang kawan tu cerita belum tentu betul, kita pun rasa tak lah tu kot. Tapi kalau orang kita suka, senyum kita mekak. Memanglah dia tu. Memanglah. Oh, lebih lagi dia. Macam mana kita dengan Allah? Kita cintakan Allah, kita dakwa, kita declare kita cintakan Allah. Hantar mesej kepada orang, tiada yang lebih bermakna dalam hidup ni kecuali bersama dengan Allah. Benarkah kita bersama dengan Allah, kita rasa bermakna? Macam mana bicara kita dengan Allah, tentang Allah? Apa yang banyak kita cakap hari-hari? Kadang kita tak sudi nak cerita dengan anak kita pun tentang Allah. Dan kita salah bila dia tak kenal siapa Allah yang sudah besar. Banyak dah kita bicara tentang Allah. Jadi kerana tu kata para ulama, formula untuk mempertingkatkan iman macam anbiya, makin bertingkat, pastikan hari-hari bicara tentang Allah mesti ada dalam kehidupan kita. Balik pada kita. Tahap yang ketiga kita ni. Keadaan yang ketiga tadi kita sebut, yang pertama para malaikat iman mereka statik, tak berubah. Iman yang kedua para anbiya sentiasa bertambah. Iman yang ketiga adalah manusia. Iman kita meningkat dan kurang. Meningkat dan kurang, naik turun, naik turun, naik turun. Sampai Nabi sebut di akhir zaman akan berlaku satu keadaan bukan naik turun lagi. Dia berpagi-pagi dalam keadaan beriman, berpetang-petang dalam keadaan terkeluar iman daripada diri dia. Waliya'udzubillah min dzalik. Iman, keyakinan di dalam hati di kita naik turun. Kita pun tahu. Kadang-kadang jenuh nak pergi ni, nak zikir ni, tasbih 2 tangan pegang. Kan? Oh, zikir ni, ya Allah, pergi cari tasbih yang mahal-mahal. Ni buah zaitun. Oh, buah zaitun orang makan, dak biji dia ambil, kita buat tasbih. Pasal apa? Nak berzikir, dekatkan diri dengan Allah. Kadang tasbih duk ada kat depan mata ya, tengok buat tak nampak katarak. Kelabu mata, kan? Tak nampak tasbih, kan? Pegang tasbih ni punya berat, ya Allah Rabbi. Kan? Nak berzikir tu, ya Allah, kan? Pegang zikir subhanallah sekali klip, dua subhanallah 2 kali klip, subhanallah kali ketiga sujud lillahi ta'ala. Klip terus. Pejam. Amalan ikhlas. Ada siapa tidur riak? Tidur amalan ikhlas. Dia panggil zikir sepi. Dia tak bunyi apa? Tahu-tahu bunyi kron. Kan? Yang tu pun amalan ikhlas. Ada ke orang riak tidur? Tak ada. Yang tu amalan ikhlas. Jadi banyakkanlah. Baik, kita balik. Jadi iman kita naik turun. Kita pun tahu iman kita naik turun. Betul tak betul? Ada siapa tak tahu? Saya rasa macam duk naik hari-hari. Masya Allah. Itu alhamdulillah lah, kan. Kita boleh tahu. Macam mana kita tahu? Macam mana kita punya anggapan terhadap akhirat? Ada 3 tanda. Pertama, rindu kepada akhirat, benci kepada dunia. Tanda iman kita meningkat. Rindu kepada akhirat, benci kepada dunia. Macam mana kita duk ada lah ni? Pagi-pagi orang sebut, Assalamualaikum mah,
Ada dengar kata ada orang meninggal, Allah, pagi-pagi yang tak ada ayat lain ke? Ceritalah tentang hidup dulu. Semalam baru duk fikir tentang MLM. Pagi ni rindu kepada akhirat, cinta kepada dunia. Kita pernah sebutkan tentang sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu, bila nak meninggal, isteri dia menangis. Dia kata, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Aku sedang nantikan saat dan ketika ni. Al-maut tuhfatul mu'min. Kematian adalah hadiah orang mukmin. Kita rindu dak akhirat? Rindu nak jumpa Allah tak? Tanda iman kita meningkat, kerinduan kepada akhirat akan datang. Kita makin rindu kepada akhirat. Satu. Kedua, macam mana kita nak tahu tanda kita, iman kita meningkat? Keprihatinan terhadap ibadah kita bertambah. Kita ambil berat ibadat. Kualiti ibadat kita akan berubah. Kualiti ibadat kita berubah. Dulu kita semayang, robot pun kalah. Contoh kan, kita semayang, insya-Allah saya tekan full throttle. 2 rakaat 2 minit boleh selesai, silap-silap 1 minit setengah. Allahu akbar, alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar, tu duk hangui tu, ya Allah, kan duk bau pula tengah duk semayang. Ujian iman kan. Nak tutup dapur sayang. Kan. Dengar, ya Allah Rabbi, kan. Lagi laju subhanallah smart. Kan. Kadang saya semayang, tapi makin kita iman kita makin meningkat, keprihatinan terhadap ibadat bertambah. Dulu kita semayang mungkin lewat, sekarang kita tunggu waktu salat. Dulu kita semayang mungkin kita semayang sambil lewa, sekarang kita berhati-hati tentang salat. Dulu kita tak ambil berat pun nak angkat takbir macam mana. Sekarang kita ambil berat macam mana nak ambil takbiratul ihram. Oh, Nabi angkat takat ni nah, kita buat latihan takat ni. Oh, Nabi macam mana qiyam, letak tangan tak mana nah? Oh, letak tang sini nah. Tangan ni nak letak di mana? Kita mula tanya kat ustazah. Tangan ni nak letak macam mana? Di sini. Dulu kita letak tak mana, hang semayang pun besar amir rahmat. Dah rasa ahli syurga dah. Kan? Dah semayang tu besar amir rahmat. Belunggu rumah saya tak semayang, 1 lori ustaz. Saya ni kira semayang terlepas tu di kalangan golongan lagu tu. Macam dia masuk bahtera Nabi Nuh dah rasa. Kan? Sekarang dah kualiti dia berubah. Dia jaga solat dia. Mutu dia berubah, mutu ibadat dia berubah. Dia ambil berat sungguh. Masuk waktu solat, dia rasa gelisah. Ni duduk tengah safar ni, dengan suami, dengan isteri, duduk dalam kereta. Tengok abang, ni nak dekat waktu solat abang, kita berhenti dulu 10 minit sebelum. I nak buat persiapan. Kan? Dulu persiapan mesyuarat ya. Kan? Suami bertanya, skrip berubah nampak, imam meningkat. Kan? Makin berubah. Dia prihatin tentang salat. Allah Rabbi. Ibadat dia berubah, kualiti dia. Kan? Cinta akhirat makin bertambah. Ketiga, pandangan dia. Ni setiap tajuk ni dia tajuk yang besar, tapi kita cerita tanda-tanda cukuplah kan. Sebab dia kuliah lain pula. Kan? Okey. Yang ketiga, pandangan dia tentang kehidupan akhirat akan berubah. Dia akan berubah. Nampak besar akhirat, nampak utama akhirat. Nampak besar akhirat, nampak utama akhirat. Dunia boleh tangguh-tangguh, akhirat tak boleh tangguh-tangguh. Boleh lah. Baik. Okey. Tu tanda iman kita meningkat. Iman kalau turun macam mana? Semua sebaliknya. Cinta kepada akhirat akan hilang. Dia makin takut nak mati. Siapa pun kita takut nak mati, tapi cinta akhirat hilang. Cinta dunia akan bertambah. Dengan bicara tentang agama, dia cuba nak menghasilkan dunia. Dia cakap, hang ni bab-bab agama dia cerita, tapi dia nak menggunakan untuk mendapatkan dunia akan datang. Nama agama, tapi nak dapatkan dunia. Tu tanda dia dalam masalah. Hang ni dah ni berdoa, minta kat ustaz tu doa bagus dah. Tapi kita kena tengoklah kat ustaz tu, kalau dia baca-baca dalam RM500 itulah kan.
Pasal mujarab sikit. Tak maaf kan. Kadang-kadang dia jadi. Dengan bicara agama, tapi dalam hati dia ada raksasa dunia. Masjid pun dia nak dapat kontrak kan. Kenapa? Kerana nak dapatkan dunia. Bagi kontrak kat kawan tu, bawa ni satu tempat. Bagi kontrak kat kawan tu, dia ada jawatan dalam tu. Bagi kontrak kat kawan tu, dia minta komisen. Aku dah bagi kat hang kontrak kan, komisen ulang man. Nampak? Dia gunakan agama untuk menghasilkan dunia. Ini tanda iman makin lemah. Makin lemah. Nama agama makin bermasalah. Yang kedua, keprihatinan dia hilang. Dia tak ambil berat dah. Kita tengok solat mutu, kita ambil solat sebab apa paling dekat dengan kita. Solat dia tak ambil berat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mudah untuk mengarang kata-kata indah ni, cukup mudah untuk hantar mesej kepada orang. Tapi hakikat dia, kita mampu mengukur diri kita. Tengok mutu ibadah kita macam mana, kita boleh tahu kita ada di mana. Keprihatinan terhadap ibadah hilang. Bila orang bicara tentang salah, dia kata tak apa, nantilah, nanti Ustaz. Lebih teruk bila orang bicara peringatkan dia tentang ibadah, dia akan marah. Semayang, nantilah. Nampak? Makna kata iman dia makin merudum. Makin merudum. Kemudian akhirat nampak kecil agak dia. Kan? Nampak kecil pada pandangan mata dia. Bila orang cerita tentang sedekah, dia tak rasa pun. Kecil je kan. Tak apalah kan. Kecil je untuk dia, tak rasa besar. Semua amalan-amalan kebaikan dia nampak kecil je untuk dia. Amalan-amalan dunia nampak besar untuk dia. Besar. Peluang-peluang akhirat nampak kecil pada pandangan dia. Peluang-peluang untuk menghasilkan dunia besar dan utama untuk dia. Baik, moga Allah fahamkan kita. Baik, kita masuk itu di antara dia. Dan di antara di raqaiqun ni'am, kesempurnaan nikmat Allah akan bagi kepada dia. Nikmat dunia dan nikmat akhirat. Allah bagi kesempurnaan kepada dia. Dan di antaranya keluasan rezeki Allah akan berikan kepada dia. Allah bagi keluasan rezeki kepada dia. Rezeki ni tuan-tuan, ada yang halal dan ada yang haram. Tanda Allah kasih kepada kita, Allah selamatkan daripada yang haram. Rezeki yang halal datang. Rezeki itu pula ada yang tak ada, tanpa barakah, ada yang ada barakah. Allah tentu kat kita. Kadang ada orang tanya, kan rezeki Allah dah tentukan Ustaz. Ya, tapi kualiti rezeki dan mutu dia berbeza. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala dalam hadis Qudsi beritahu, ya ibadi, farrigh li waqtan, ruangkan satu masa kepadaku untuk beribadah kepadaku, maka aku akan sempurnakan keperluan rezeki kamu. Jika tidak, hang tak boleh bagi masa untuk ibadat kepada aku, malaktu sadraka syughlan, aku akan sibukkan diri kamu, hati kamu dengan kesibukan. Semok hati. Kan kita sebut semok perut. Tak tahulah saya apa sebab semok perut. Kan? Rasa tak tenang. Rasa tak ada masa. Tak boleh nak buat lagu mana pun ibadat. Tak tenang. Nak semayang duk fikir, Allah yang tu tak settle lagi, yang ni tak settle lagi, macam-macam serabut bal kelang kabut nanti mai. Allah Taala dalam hadis tersebut kata, kosongkan satu masa. Rezeki memang akan datang kat kita. Apa yang Allah tentu memang datang kat kita. Tapi mutu berbeza. Kalau diberi dengan barakah, dia akan mendatangkan ketenangan. Dia akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau tak ada barakah, banyak ketirisan berlaku. Dia hilang tenang. Rasa tak seronok. Sudah tengok-tengok masa juga ni kan. Boleh lagi sikit. Baik, saya bagi satu contoh. Ni kisah baru panah-panah. 2 hari yang lalu berjumpa dengan satu orang kawan. Dia cerita tentang satu orang, ni real punya keadaan. Satu orang dia bekerja di satu bahagian lah, kita tak payah sebut datang mana.
dia mendapat satu masa dia mengadu kepada kawan dia. Dia kata satu masa dulu aku gaji kecil, tapi dia kata rasa tenang, seronok, semua okey, tapi susah sikit lah, tahulah kan, bila gaji kecil kuasa membeli tak banyak. Jadi kami pun pergi pasar raya sebulan sekali sahaja. Kan, bila tekan ATM tu dengan sifat pemurahnya bagi kat kami, barulah pergi beli barang sebulan sekali. Dia kata lah ni kadang-kadang ni aku, dia kata dia kerja di satu bidang lah, tak payah sebut, duit banyak, kereta lah ni dah tukar baru, kan, kereta ada bulat-bulat depan tu. Kan, sebut bulat-bulat tak sebut nama sampai tahap tu. Kan, jadi kereta pun dah mahal. Oh, kereta dah mahal. Pasar raya ni sat-sat pergi pasar raya. Tapi dia kata aku ada satu benda, dia mengadu kepada kawan dia, ada masalah, tak tenteram. Dia hilang banyak barang, dia kata. Dia mengadu, tak sebut nama tak apa, kan. Dia mengadu kepada kawan dia hilang sampai isteri dia pun dia hilang. Dia hilang sampai dia tengok anak-anak dia pun hilang daripada rumah. Isteri dia berhubung dengan satu orang daripada Facebook. Sekarang ni kata saya tak mau dah. Semua ada tubuh yang ada di rumah, tapi dia ada di luar rumah. Jangan makcik marah, ni kisah benar, kan. Saya kita cerita lah lelaki pula. Anak dia pula dia kata tak tahulah, tak mau duduk di rumah. Bila Sabtu Ahad hilang, dia ada duit, kaki main bola kawan ni. Dia cerita pun kat badan bola kisah ni. Kan, dia kata dia ada duit ada, kawan ada ramai, tapi duit yang masuk dia kata tak clear. Walaupun masuk banyak, aku hilang ketenangan. Sambil dia cerita keluar air mata. Nak buat macam mana? Dia tanya tu pasal apa? Dia tanya nak bagi duit tu kat madrasah boleh tak? Last sekali skrip dia main nak bagi madrasah, itu subjek lain lah, bab-bab fatwa, kan. Sekarang dia dah rasa betul-betul, tanpa dia tanya hukum lagi, tapi dia dah rasa betul-betul, kata mampak barakah dah tak ada. Dia rasa nampak masuk banyak, tapi dia nampak, dia rasa, dia kata aku dah kehilangan habis, dan tak tahu macam mana nak dapatkan balik. Dia jumpa jalan buntu. Jadi kawan dia tu mai jumpa lah, muzakarah, kita pun sembang panjang lah kasih cerita tu. Ni nak cerita barakah. Barakah ni dia ada sikit, dia akan mencukupkan. Syekh Ashraf Ali Tanawi dalam buku dia Jazaul A'mal sebut al-barakah. Barakah itu apa dia? Hiya al-khair. Barakah itu al-khair minallah. Kebaikan yang datang direct daripada Allah. Kalau ada barakah pada kesihatan tubuh kita ni, kita boleh bawa pada taat pada perintah Allah. Kalau ada barakah dalam rezeki kita, dalam harta kita ni bukan sekadar menenangkan kita, menyenangkan orang lain. Ada sikit tapi kita boleh share dengan orang, dia bagi ketenangan kepada kita. Saya ada sebaliknya, ada satu orang kawan pembawa beca. Yang ni pun kisah lama agak pernah cerita. Kawan pembawa beca keluar dah habis semua. Kan, tadi saya ingat nak rahsiakan siapa dia, keluar dah. Dia bawa beca, subhanallah. Dia pernah cerita kepada saya tentang kehidupan dia. Kata bawa beca ni, dia ada musim, ada kala orang tak ada. Ada kala kita pi balik main tak ada apa di rumah. Kita pi kayuh penat-penat balik di rumah, tak ada apa di rumah. Dia kata ada saat dan ketika susah sangat, tapi dia kata Allah bagi satu anugerah istimewa. Dia kata anak saya nak kepada belajar agama dan nak kepada belajar Quran, dia cukup suka. Dan isteri dia, anugerah yang Allah bagi istimewa, dia kata saya pesan kat isteri saya, jangan bagitahulah kat orang isteri dia kerja menjahit di rumah. Jangan bagitahulah kat orang, kalau kata orang tanya abang kerja apa, dia rasa malu. Isteri dia kata abang cari rezeki yang halal, pasal apa saya nak rasa malu? Ada banyak orang buat cara yang salah, abang cari rezeki yang halal, pasal apa saya rasa malu? Isteri dia Allah bagi anugerah, rasa membesarkan suami, menghormati suami. Satu,
Kedua, dia kata saat dan ketika kadang saya balik di rumah tengah hari, kadang tu tak ada apa, tak tahu rasa nak balik rumah tu, nak rasa nak balik ke tak mau balik, nak balik ke tak mau balik, rasa malu. Tapi dia kata bila saya balik, kadang isteri saya bagi air sejuk saja, tapi dia jumpa di depan rumah, dia buka pintu bagi air. Masa dia sebut tu, saya boleh tengok dia punya rasa mengalir air mata dia. Dia kata saya tak tahu macam mana nak bersyukur kepada Allah. Tujuan dia cerita, dia tanya apa lagi yang saya perlu buat kerana nak bersyukur kepada Allah. Saya pun tersentak dengar kan. Sepatutnya dia kena susah sebab dia miskin. Hidup dia memang miskin sebab anak dia masa tu belajar di madrasah saya. Saya ada madrasah, dia tahu keadaan dia. Tapi dia sedang cerita, share dengan saya tentang nikmat hidup dia. Dia tanya macam mana lagi saya nak buat, nak terima kasih kepada Allah ni, nak bersyukur kepada Allah. Kan ukuran dia nampak, ini berkah. Bukan suruh kita jadi miskin aku tu. Jangan silap faham ustaz ni duk cerita miskin nakkan kena suruh lelaki aku pergi kerja. Buat lancar pula. Bukan maksud tu. Bukan tak. Walaupun kita ada kekuasaan, ada kemampuan dan sebagainya, berkah bila ada, kita boleh tahu dia akan bagi ketenangan, kebahagiaan. Hayatan tayyibah Allah akan bagi, hidup bahagia. Itu berkah. Berkah ada di mana pun, dia akan mengindahkan. Itu kita faham konsep berkah. Moga Allah fahamkan kita. Baik, keluasan rezeki Allah akan bagi, ketajaman fikiran Allah akan bagi, ketajaman pandangan, pendengaran dan lain-lain. Kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang. Baik, Allah bagi yang semua benda kita sebutkan tadi ini dengan sifat apa? Ar-Rahim, dengan sifat Ar-Rahim. Okey. Ar-Rahim al-mun'im bid-daqa'iqin ni'am. Seterusnya Syekh Ahmad Sawi rahimallahu ta'ala menambah, Ar-Rahim al-mun'im bidaqa'iqin ni'ami kamman wa kaifan wa dunyatan wa ukhrawiyatan zahiriyatan wa batiniyatan. Ar-Rahim adalah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang halus, sama ada dari segi jumlah, banyak atau sedikit, dan cara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ar-Rahim makna Allah Ta'ala bagi nikmat-nikmat yang halus kepada kita dengan sifat Allah Ta'ala Ar-Rahim. Yang ni apa yang kita nak cerita supaya kita mengenal pasti dengan nikmat yang besar ni Allah bagi dengan sifat Ar-Rahman. Nikmat yang halus-halus yang kita dapat dalam kehidupan ni Allah bagi dengan apa? Dengan Ar-Rahim. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang memberi segala-galanya, apa yang kita bicarakan pada hari ini. Baik, nampak masa pun dah mencemaskan dah. Kita baru sampai Bismillahirrahmanirrahim. Ingat nak bagi habis basmalah lagi sikit boleh tak? Sikit lagi bagi habis tajuk ni. Okey, baik kita sambung lagi sikit je. Makna basmalah, penulis Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami di awal kitabnya menulis basmalah untuk mengambil keberkatan. Pasal apa dia mula kitab ni dengan basmalah? Dan kita duk cerita panjang ni pasal apa? Pasal apa yang dia mula dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Nak ambil barakah yang kita sebutkan tadi. Beliau seolah-olah mengatakan bimusahabati Bismillahirrahmanirrahim uallifu kitabi hadza mutabarrikan. Dan dengan adanya kebersamaan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku menulis kitabku ini untuk mengambil keberkatan dengannya, dengan basmalah. Seolah-olah penulis ni kata aku mulakan bismillah ni pasal apa? Pasal nak ambil keberkatan daripada Allah Ta'ala. Yang tu je. Syekh Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Bintani rahimallahu ta'ala menambah musta'inan yang bermaksud untuk mengambil keberkatan dengan basmalah dan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengannya. Kata Syekh Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Bintani, sebenarnya memulakan kitab atau memulakan satu kerja dengan ucapan basmalah ni bukan sekadar nak ambil keberkatan, tapi nak minta tolong daripada Allah Ta'ala, minta bantuan pada Allah Ta'ala supaya Allah bantu jadi kerja tu jadi mudah. Bila kita buat suatu mula dengan bismillah, kita minta bantuan, ya Allah bantulah aku, moga Allah permudahkan. Faedah muka surat 6. Kenapa basmalah tidak ditulis di awal surah Taubah? Datang satu perbezaan, satu orang kata apa, persoalan pada kita. Kalaulah bismillah ni menyebarkan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,
kan, menyebarkan sifat Allah yang begitu hebat ni. Pasal apa pada permulaan surah Taubah tak ada? Semua surah-surah dalam Quran ada ucapan basmalah dimulakan. Kenapa surah Taubah tak ada? Jadi Syekh rahimahullah ta'ala nak memperjelaskan kenapa. Basmalah tidak ditulis di awal surah At-Taubah kerana Nabi tidak diperintahkan menulisnya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Pasal apa tak ditulis? Kerana Nabi tak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tulis, untuk baca dengan basmalah. Itu satu. An aliyin annal basmalata amanun wa hiya nazalat li raf'il amni bis sayfi. Daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya basmalah adalah jaminan keamanan dan ia diturunkan kerana untuk menghilangkan jaminan keamanan dengan menggunakan pedang. Tafsir Jalalain. Dalam surah At-Taubah tidak didatangkan basmalah sebab apa? Surah tu mengisytiharkan perang kepada orang kafir. Kan Ar-Rahman Ar-Rahim kita duk cerita daripada tadi. Daripada celik sampailah kita letih. Duk cerita apa? Ar-Rahman Ar-Rahim ni cerita sifat kasih sayang Allah. Jadi bila semula surah At-Taubah, Allah Ta'ala cerita tentang isytihar perang kepada orang kafir. Jadi tak sesuai lah mula dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, terus mula ayat perang, nak cerita tentang perang. Jadi antara hikmah dia, kenapa dalam surah Taubah tidak dimulakan dengan ucapan Bismillah. Baik, makna khas bagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalimah Ar-Rahman adalah khas. Khusus pada lafaz perkataan dan umum pada makna. Makna tadi kita dah cerita umum. Ringkasan yang kita cerita tadi dah cerita balik. Khas pada lafaz kerana Allah Ta'ala sahaja yang bersifat dengannya. Sebab tu kita tak boleh bubuh nama Ar-Rahman kat siapa-siapa. Anak kita pun nama Rahman, tapi yang tu masalah kita panggil orang Rahman. Dia nama Abdul Rahman, tapi kita nak panggil Abdul Rahman tu, Allah, panjang je lah kan. Jadi Rahman, Rahman, silap-silap jadi Rah tu jarang kan, biasa Man ya kan, Man boleh lah kan, tapi tak jadi doa lah. Tapi nak buat lagu mana? Kita pun nak panggil lagu tu kak kan. Tapi kalau kita tengok kebiasaan orang Arab, dia kalau panggil nama dia panggil penuh. Tak tahulah, saya masa zaman belajar dulu ngaduk dengan orang Arab, dia panggil nama penuh. Nama saya Muhammad Anwar, dia dipanggil Muhammad Anwar, penuh. Kita pendengar penat, panjangnya sebut kan. Tapi orang kita daripada Anwar jadi An, jadi Nuar. Kalau main belah Kedah, kawan-kawan setengah panggil Nuat dia. Ya Allah, kata nama aku elok mak aku pun. Jadi Anwat dia, dia Nuat dia. Kan? Allah Rabbi. Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah antara Nabi, nama yang Nabi syurkan untuk bubuh kepada anak. Abdullah, Abdul Rahman. Ada dalam Riyadhus Salihin. Nabi kata antara nama yang baik yang dibubuh pada anak, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, ni semua nama yang baik. Baik. Sifat Ar-Rahman, pemurah. Allah Ta'ala pemurah. Sifat Rahman, pemurah. Allah umum. Sifat pemurah Allah itu umum dan menyeluruh kepada semua makhluk, Islam dan kafir, orang yang taat dan orang yang ingkar, berakal ataupun tidak, dan lain-lain. Ini dia ulang balik yang tu ya. B. Kalimah Ar-Rahim pula adalah am, umum pada lafaz. Lafaz dia umum. Lafaz perkataan dan khas, khusus pada makna, tapi makna dia khusus. Am pada lafaz, nama Rahim boleh digunakan oleh selain daripada Allah, asal tidak ditulis Ar-Rahim. Rahim kita boleh guna, jangan guna Ar-Rahim. Rahim tu boleh guna, dia am pada lafaz. Jadi kalau satu orang Rahim tak ada masalah. Tapi kalau nak bubuh alif lam tu, nak jadi Ar-Rahim, kena bubuh Abdur Rahim. Ar-Rahman tak boleh. Tak boleh kita panggil siapa-siapa ni Rahman. Tak boleh. Kena Abdur Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim, lafaz ni umum, boleh guna kat siapa-siapa. Kalau kawan kita nama Rahim, kita Abdur Rahim kan. Kalau ada alif lam kena sebut Ar-Rahim. Tapi kalau panggil Rahim saja tak apa. Rahim tak apa. Dia umum. Pada makna umum. Umum makna siapa pun boleh guna.
Rahim yang pengasih, kan? Baik. Tetapi khusus pada makna. Tak faham tanya lah. Am pada lafaz, khas pada makna. Allah hanya menyayangi, mengasihi orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Ar-Rahim, dengan sifat Ar-Rahim ni, Allah menyayangi orang-orang yang beriman di mana? Pada hari kiamat. Yang ni untuk orang beriman saja. Baik, takat itulah kan. Nanti kita sambung lagi lah. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Selepas ni berkenaan dengan nikmat pula kita sambung. Pembahagian tentang nikmat. Perbahasan tu juga agak panjang sikit, insya-Allah, berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallah Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Sikit sebanyak yang kita muzakarah ni, moga Allah berikan kepada kita manfaat, insya-Allah. Ada apa-apa soalan tak? Jangan tanya bila nak habis dah ni. Soalan menggurunkan. Ada apa-apa soalan tak? Macam mana angkat? Okey. Berkenaan dengan takbiratul ihram. Berkenaan dengan takbiratul ihram, macam mana Nabi angkat? Okey, takbiratul ihram sebenarnya kita ada 3 riwayat. Ada 3 riwayat. Ada 3 hadis. Satu hadis Nabi SAW mengangkat tangan hazwa udhnaih, menyamai, bersetentangan dengan 2 telinga Nabi. Satu hadis Nabi SAW sebut khusus dengan cuping telinga ni, menyamai cuping telinga. Satu hadis yang agak kukuh, Ibnu Hajar Asqalani bawa datang dalam Bulughul Maram, menyamai bahu. Jadi ada 3 hadis. Bila ada 3 hadis ni, dalam mazhab Syafi'i kita mengambil kaedah jamak, menghimpunkan antara 3 hadis. Bila kita himpun antara 3 hadis, kita akan mengangkat tangan cuba nak amalkan 3 hadis ni. Macam mana kita nak amal 3 hadis? Satu angkat takat ni, satu angkat kena telinga ni, menyamai telinga, satu angkat kata setentang dengan telinga ni semua, telinga ni semua. Yang ni dicupingnya kan, yang ni menyamai semua ni. Macam mana nak amal? Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menulis, kita mengangkat tangan macam ni. Bila tak angkat macam ni, ujung ni kita bagi sama dengan telinga ni di atas ni. Yang ni bagi sama dengan anak telinga ni. Yang ni kan mifsal ni. Penggelangan tangan ni bagi sama dengan yang ni. Ini satu kaifiat. Saya kita cerita lagi habis. Jadi cara kita angkat, kalau kata cara kita angkat daripada sini, saya berdiri kot ni nampak. Rasa macam tak. Kalau kita kata mula dari sini kan, dari sini kita angkat dari bawah mazhab Syafi'i. Kita angkat Allah sampai sini, nampak? Yang ni sama dengan yang ni, yang ni sama dengan yang ni, yang ni sama dengan ini. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i kita mula perbuatan, mula perkataan, tamat perbuatan, tamat perkataan. Jadi ini satu kaedah, menghimpunkan antara 3 hadis. Jadi dia bukan sebenarnya, yang ni dia ada macam-macam aksi kan. Ada yang angkat lagu tu, ada Allah dia pergi depan. Pasal apa kan, dia macam-macam aksi. Jadi kita faham hadis, kita faham hadis. Okey, dia kata setentang, bukan bagi kena. Tapi kena salah ada? Tak salah kan. Allah Akbar, ada Allah macam-macam kan. Ada angkat bagi kena tak salah. Tapi dalam hadis tu lafaz yang digunakan hadwa. Hadwa ni setentang. Rumah saya setentang dengan rumah Zaid. Apa makna dia? Bukan sebelah-sebelah, depan-depan. Setentang dengan rumah saya. Oh, Zaid dia duduk bertentangan dengan rumah aku. Mana di depan. Jadi bukan di sini. Jadi kita faham tu, setentang tu di depan. Jadi kita kena samakan yang ni dengan yang ni. Itu tuntutan. Jadi kita tak payahlah bawa mai ke sini. Tapi salah dah nak bawa mai sini. Tak salah, jangan bawa pergi belakang ke. Itu masalah kan. Jadi kalau kita angkat tangan, yang kita kata mudah dan lebih praktikal, kita angkat lagu ni bagi sama. Depan tak apa, Allahu Akbar, ni dah cukup memadai.
Jangan kita tolak depan pula. Allah macam tu pula lah kan. Ada yang tarik macam ni, ada tolak macam ni, ada tolak macam ni. Tak, dia macam ni. Kita cuba latih diri kita duduk di depan cermin, pakai comel-comel, terus angkat tengok. Tengok tak? Sabar tak? Tangan duduk datang sini. Ini satu kaifiat. Okey? Baik. Kaifiat yang kedua. Yang ini sesuai untuk orang perempuan, orang lelaki serupa. Kaifiat yang kedua, para ulama bersikap dengan hadis ni mengambil kaedah tarjih, membuat pilihan. Tak menghimpunkan tadi hadis tadi, membuat pilihan. Tadi yang pertama tadi ada riwayat Imam Baihaqi, tapi dia agak lemah. Jadi kerana tu Ibnu Hajar Asqalani dalam dalam Bulughul Maram bawa datang riwayat ni. Mengangkat tangan hadwa mankibai. Nabi mengangkat tangan menyamai dua bahu. Setentang dua bahu. Jadi berlari sini dia angkat Allahu Akbar. Jadi yang ni sebenarnya mazhab Syafi'i. Jadi kadang kita pun tak sadi budak ni kan. Orang angkat lagu ni dia kata ni Pak Yakub. Tak lah kan, nak boleh faham. Dia berbual lah macam-macam nama. Padahal dia tak tahu dalam mazhab Syafi'i. Kitab Bulughul Maram tu kitab menghimpunkan dalil-dalil mazhab Syafi'i sebenarnya. Tapi kadang kita tu lah kan, kita tak dan nak study. Bukan tak study, tak dan. Jadi dia angkat macam ni. Ini satu lagi kaedah. Kan orang perempuan sesuai kan ini. Allahu Akbar. Mula perbuatan, mula perkataan. Tamat perbuatan, tamat perkataan. Jadi setentang dia macam ni. Allahu Akbar. Tak payahlah kita tarik Allah macam tromen pula pergi ke sini, kawan ni buat sini kan. Tak payah kita tarik apa tu kan. Allah tu kan. Dah dia setentang, maksud dia menyamai. Mudah. Bagi jadi mudah. Bukan memudah-mudahkan, buat mempermudah-mudahkan tak. Bagi jadi mudah. Dia angkat macam ni. Kita cuba latih. Lama-kelamaan kita nanti okey. Mula-mula memang dia nanti macam tu lah kan. Macam-macam syarat nanti ada. Tapi kita cuba duduk kat depan cermin bagi straight. Boleh. Kaki kita pun sunat kaki kita straight kan. Tak boleh nampak lah kaki di bawah kan. Kita straight macam ni. Tapi orang kita belah Asia, masa saya zaman belajar, kita cuba buat praktik di kalangan pelajar. Tengok di kalangan budak orang-orang Asia ni semua macam ni. Orang budak Thailand kan semua kan. Semua kaki macam ni. Dia memang macam tu. Dia selesa kan. Jadi kita cubalah ke arah ni. Bukan salah kalau kita buat lagu ni, tak tepat. Kita kan nak mencintai Nabi, nak follow Nabi. Cubalah kan. Dah lama-lama macam ni, cuba bengkok sikit macam ni. Kenapa? Kerana nak dapat pahala sunnah tu, menghadap arah kiblat. Kaki straight, badan straight macam ni. Kita cuba lagi sekali. Kaedah yang pertama dari bawah. Kita tengok dari bawah kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nampak? Tamat perkataan, tamat perbuatan. Kaedah yang kedua. Allahu Akbar. Satu ya, simple je. Boleh kan? Kaki. Dia sama dalam mazhab Syafi'i kita satu ni. Panggil apa ni? Satu jengkai. Satu jengkai. Kalau kita tak boleh nak sedengkai kan, kerana fizikal kita. Habis luas tu pun kadang-kadang kita punya badan ni. Ini mazhab Hanbali, tapi sesuai kita boleh buat. Ini habis luas. Yang terbaik satu jengkai macam ni. Kita kan kaki kita buka takat tu. Tapi keadaan fizikal kita kadang tak mengizinkan. Jadi kita boleh luaslah takat ni. Jangan sampai kan. Dah ustaz kata tenang. Nak tenang sungguh. Jangan sampai lagu tu lah kan. Boleh lagu lah. Wallahu alam. Tak payah bagi salam. Salam yang pertama saja yang wajib. Yang kedua sunat. Haram dah kita bagi salam pasal kita tak ada dalam solat dah. Tak batal, haram. Dah tak tahu nak buat lagu mana kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun ikut dah. Lepas-lepas tu pun terkeluar. Maka haram kita bagi salam ni. Dah kita tak tahu, kita dah bagi salam. Batal tak? Tak batal. Tak ada salah. Pasal dia dah keluar pada solat. Ada lagi soalan? Tak ada no? Ke ada muzakarah? Baik, sebenar Ramadan duk main ni.
Saya pun minta maaf lah kalau tersilap, terkasar bahasa, apa-apa ke sikit sebanyak kan. Minta maaf lah kalau lah terlepas yang tak sepatutnya dilepas-lepaskan. Saya minta maaf banyak-banyak, dan kita pohon pada Allah muzakarah kita nak cari ridha Allah Ta'ala. Kita nak kenal Allah dan kita nak balik kepada Allah Ta'ala. Kita datang daripada Allah. Kita hidup di dunia ni seketika saja untuk Allah. Dan moga-moga kita harap kita dapat balik kepada rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Yang tu yang kita harap pada dalam hidup kita ni. Dalam kita mencari dalam hidup ni, kita tak boleh mencari kesempurnaan pada diri, pada siapa-siapa individu dalam hidup ni. Tetapi yakinlah apa yang kita miliki adalah yang terbaik, dan dia adalah anugerah yang istimewa daripada Allah. Kita pohon dah daripada Allah Ta'ala cinta yang cukup hebat daripada Allah. Jika Allah Ta'ala suka cinta pada kita, Allah bagi cinta kepada amal ibadah, cinta kepada dia. Kita mintalah kepada Allah, dan jangan putus asa dalam beribadah. Jangan kita putus asa dalam ibadah, dan kita cuba kawal diri kita di bulan Ramadan ni. Jaga lidah kita. Kita latih diri kita fikir kebaikan, cakap kebaikan, dengar kebaikan. Jangan bertolak ansur dengan keburukan. Orang main nak mengumpat adalah satu perkara yang sangat susah. Wallahu alam lah. Kan? Guru saya yang pertama, ibu saya sendiri, selalu nanti kata kalau orang perempuan tak mengumpat, bukan dia lah. Saya minta maaf kan, bukan masalah tu, Nabi sendiri sebut pun dalam hadis kan. Tapi kita ada pilihan. Itu bukan paksaan, kita ada pilihan. Kita kena buat keputusan. Masa yang dah habis kita tak boleh ambil balik. Masa yang berbaki kita tak tahu berapa banyak. Mungkin malam ni kita akan tinggalkan selama-lama dunia ni. Mungkin selepas ni siapa dengan kita akan balik. Kita akan balik untuk selama-lamanya. Kita tak mau jadi manusia yang rugi dari kehidupan akhirat. Kita nak dapat nikmat yang kekal. Jadi kita kena bekerja keras. Kita beri sungguh-sungguh. Apa kerja dalam hidup ni, sungguh-sungguh kita akan lihat hasil. Ibadat sembah Allah pun sungguh-sungguh. Ramadan dok mai ni, kita minta kepada Allah peluang untuk sampai. Berapa ramai orang dulu Ramadan sama dengan kita, dan mereka dah tak ada dah. Syaban sama dengan kita tahun lalu, tahun ni mereka dah tak ada dah. Ni peluang Allah bagi kat kita. Jadi kita mintalah kepada Allah Ta'ala. Ada saat dan ketika kita nak buat kebaikan, tapi kita terlaku kesalahan dan dosa, cepat-cepat kita istighfar. Orang mukmin bukan orang tak buat dosa, orang yang tak kekal dengan dosa. Yang tu kita kena faham. Dia bukan tak buat dosa, dia tak kekal dengan dosa. Dia tak boleh hidup. Dia buat dosa, kata Syekh, cepat-cepat lari pergi satu sudut, menangis kepada Allah, minta ampun. Fa illam tabku falyatabaku. Nabi kata tak boleh menangis, pura-pura menangis sampai Allah bagi taufik, rasa nikmat menangis ke Allah. Moga Allah kurniakan kepada kita insya-Allah. Allahumma lakal hamdu kulluhu laka syukur kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina anfusana taqwaha fa anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah minda dan pemikiran kami ya Allah. Bimbinglah pemikiran dan kehidupan kami ke arah jalan yang lurus dan benar ya Allah. Ya Allah, kau bimbinglah pemikiran dan kehidupan kami ya Allah ke arah keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami ya Allah diperhambakan oleh musuh-Mu ya Allah, nafsu, syaitan dan dunia ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan yang barakah yang hampir tiba ni ya Allah, jangan kau sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia sehingga kami tak dapat peluang untuk merebut anugerah istimewa yang kau tawarkan di bulan yang penuh dengan barakah ni ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang sebenar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang sebenar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau bersihkanlah hati kami, masukkanlah kebesaran kehebatan-Mu dalam hati kami ya Allah. Kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu ya Allah untuk kami mendapat rasa rindu cinta kepada-Mu ya Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berilah taufik kami dapat rasa bangga dapat amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, solat kami lemah ya Allah, ibadat kami lemah ya Allah. Kami masih lalai dalam ibadat solat kami ya Allah. Kami masih lalai dalam ya Allah berzikir dan bertilawah Quran ya Allah. Kami tak rasa nikmat ketika beribadat ya Allah, tak rasa tenang dan rehat dalam ibadat macam Nabi ya Allah. Ya Allah, pada siapa kami nak mengadu melainkan kepada Engkau ya Allah. Kurniakanlah khusyuk dalam ibadat ya Allah. Kurniakanlah nikmat kemanisan dalam ibadat ya Allah.
Kurniakanlah ikhlas dan istiqamah dalam ibadat ya Allah. Perbaikilah akhlak kami ya Allah. Ya Allah, tak ada siapa yang dapat memperbaiki akhlak kami melainkan Engkau ya Allah. Kami sibuk menghias zahir kami ya Allah. Ada saat dan ketika kami lalai dan lupa menghias batin kami ya Allah. Ya Allah, Kau hiasilah hati kami ya Allah. Kau hiasilah diri kami dengan akhlak yang baik. Selamatkanlah kami daripada dosa lidah ya Allah. Selamatkanlah kami daripada dosa mata ya Allah. Selamatkanlah kami daripada dosa anggota tubuh kami ya Allah. Ya Allah, di saat dan ketika Kau nak mencabut nyawa kami ya Allah, layakkanlah kami untuk menjadi warga syurga-Mu ya Allah, untuk pohon syurga-Mu ya Allah. Engkau Maha mengetahui siapa kami lebih daripada kami ya Allah. Rasa malu saat dan ketika ya Allah untuk mohon syurga daripada-Mu ya Allah. Tapi kami yakin dengan sifat-Mu Ar-Rahman Ar-Rahim. Engkau Maha pengasih ya Allah. Engkau Maha menyayangi hamba-Mu ya Allah. Engkau boleh mengampunkan dosa hamba-Mu tanpa memperdulikan segala kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Mu ya Allah. Dengan sifat tersebut kami pohon ya Allah, ampunkanlah semua dosa kami yang telah lalu. Bagilah kepada kami taufik untuk taat pada perintah-Mu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.